Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. So, untuk hari ini kita akan lihat macam mana kita nak buat CDL CQI, iaitu kita nak buat CQI terhadap analisa CDL lah. Okay. So, firstly kita akan login dalam kita sistem UFuture. So, jadi nak dapatkan link ni mudah aja, kita Google, kita tulis je UFuture, so kita akan dapat dia punya link dekat Google lah. So, then kita login kat sini as a lecturer. So, ni sama juga dalam ini dia menggunakan for the UiTM, please you login using the iStaff portal lah. Okay. So, ni adalah dia punya front page UFuture. Okay. So, untuk kita enroll kita punya courses ni, automatic yang courses yang telah kita enroll lah. Okay. Pada dia melibatkan semester mana lah yang kita telah enroll courses tersebut. Okay. So, kalau tak appear dekat depan ni, jadi kita pergi dekat pada bahagian setting lah. So, kita kena mudah, kalau mudah pakai desktop ni, kita klik dekat sini. So, kita akan lebih mudah lah nak tengok join. Kalau dia tak klik kat sini, kadang-kadang tak nampak dia duduk kat mana ni, susah sikit. Okay, macam ni. Boleh lah, kalau buat sini pun boleh juga. Tapi saya suka buat sini lah, mudah sikit sebab dia keluar sebelah kanan nanti. Okay, setting group, join group. Okay, so kita search lah khusus, contohnya saya search isi 128. Okay, so untuk ni adalah dia punya kod dan juga program dia, nama khusus tersebut. Okay, untuk tutorial ni kita nak lihat dia punya CDL kan, kita nak lihat CDL dan kita sini pensyarah yang kita gunakan adalah merujuk kepada kampus, contohnya kampus PP. So which is kampus Cawangan Pulau Pinang lah. Kalau lecturer yang daripada Cawangan yang lain, so dia akan select dia punya kampus lain lah, contohnya Dungun dan sebagainya lah. So kita sebagai pensyarah yang mengajar, so kita akan pilih dekat sini lah, iaitu kampus Bukit Tajam. So dekat sini ada semester. Okay, kalau kita nak buat CDL CQI untuk semester March 2020, so kita akan pilih lah dekat sini March 2020 dan dash September 2020 untuk diploma ataupun degree lah. Kalau yang nanti dah habis, yang untuk semester Oktober nanti dah habis nanti, so kita pilih lah dekat sini. Okay, so sebagai contoh isi 128 ni subjek yang saya kena ajar pada semester yang baru ni, jadi saya akan kena pilih Oktober 2020, Februari 2021 lah. Itu fine dekat sini. Sini tak ada Bukit Tajam, so dia duduk dekat Permata Ampau lah. Okay, fine. Maksudnya adalah group. So kita pangkah ni, maksudnya kita tak join lagi lah group ni. So kita pilih lah yang related dengan kita sahaja yang kita mengajar. Kalau kita mengajar B1 dan B2, so kita tick dekat sini lah, klik dekat sini, dia akan automatic jadi right click kat sini. So yang related sahaja yang kita join lah. Okay, jangan pergi join dengan group-group yang tak related. Buat apa kan, kita dah memang kita dah diberi untuk mengajar untuk group tersebut, so kita join sajalah group tersebut. Okay, so ini kaedah untuk kita join group lah. Okay, so ini basic saja, saya rasa semua orang tahu. So, pergi balik dekat sini my courses. So saya nak lihat pada semester Mac 2020 saya adalah RP untuk khusus ELE 355 dan saya mengajar ELE 355. So hanya saya seorang saya yang mengajar dekat sini untuk subjek ni lah. Manakala untuk cawangan yang lain juga ditawarkan lah untuk subjek ni, iaitu di Dungun, Samarahan dan juga Pasir Gudang. Okay, so untuk CQI ni, so saya kena buat analisa CDL CQI
pada dua level lah, iaitu group level saya kena buat juga, dan juga pada course level pun saya kena buat juga. Okey, itu memang dia punya prosedur yang telah ditetapkan oleh UHAC lah. Firstly, saya nak kena buat apa ni, CDL CQI untuk group level. Jadi kita pergi pada bahagian My Courses dekat sini. So dekat appear dekat sini. So kita pergi klik dekat view dekat sini. So dah view dekat sini dah. Lepas tu kita pergi dekat bahagian ni group. So ni yang group yang telah saya join lah. Okay. So maksudnya kalau yang pada home tadi kita dah tak appear group, so kita join group. Pada kita dah join group, lepas tu kita pilih my courses tadi tu yang related tadi. So kita pergi pada bahagian group dekat sini, dan kita pergi pada group yang related dengan yang kita mengajar lah. So ni adalah group contoh ni yang pada semester Mac 2020 ni adalah group dia. Dan pergi kat bawah ni kita akan nampak CDL CQI. Okay, so klik dekat sini CDL CQI. So yang ni semua auto generate, iaitu pada entrance exit survey ni semua sebagaimana. Kalau kita tak, kalau analisa ni tak lengkap, tak apalah, mungkin kita tak alert pada semester tersebut. Jadi kita kita kena pastikanlah untuk next semester nanti kita buat entrance and exit survey. So kat sini kadang-kadang adalah kebanyakan lecturer yang tak alert benda ni. SUFO dan sebagainya, semua ni auto grab daripada sistem. Okay, so cuma yang kita kena isi kat sini adalah dua benda, iaitu OBE SEL implementation dan juga Topology alignment lah. So yang ni pensyarah dia kena jawab lah berdasarkan soalan yang telah ada dekat sini. So kita klik dekat sini edit, dan kita menjawab soalan-soalan tersebut. Okay, contohnya, adakah kita telah membuat entrance survey? So kita kena jujur lah menjawab soalan-soalan yang ditanya dalam dekat sini. Okay, adakah kita dah conducted, plan to conducted, okay, ataupun kita dah analyse dan sebagainya, kita dah telah reported. So kita baca soalan ni, dan ini adalah dia punya level untuk kita menjawab. So kita tick sajalah dekat sini kan, kita tick jawab je semua benda ni. Adalah kita buat, kalau tak kita tak buat, kita tak conduct dan sebagainya. So kita jawab lah benda ni semua. So ini terpulang pada pensyarah masing-masing lah. Okay, so once you dah jawab semua dekat sini, klik button submit lah. Kat ni saya dah jawab dah. Okay, next adalah pada Topology, sama juga konsep dia. I know which program outcome are linked to this course. Jawab je lah yes ataupun no. Okay, sampai 11 soalan. Okay, kemudian kita submit. So once you dah submit, dia akan automatic generate dia punya markah. So once you klik balik dekat sini, dia letak dia dah. Okay, so pastikanlah kalau you buat kita mengajar dua group, A1 dan juga A2, pastikan kita ingatlah apa yang kita jawab dekat sini. Jadi kita kalau mudahnya kita minimize je lah macam ni kan. Senang sikit. Okay, once you dah jawab lah semua, nanti you minimize balik. Lepas tu you print screen lah. Print screen. Sekejap lagi lupa. Print screen. Okay, yang ni saya pakai software Lightshot. Boleh download Lightshot. So kita boleh print screen selected area saja. Kalau tak install software Lightshot, okay, bila tekan button keyboard dekat print screen tu, dia akan print keseluruhan. Terus pulang pada masing-masing lah yang mana nak gunakan, ataupun tidak. Search dia kat Google Lightshot. So dia akan keluar macam ni, simbol ni. Okay, nampak Lightshot. Okay, ni software dia lah, boleh guna. So ada macam-macam software, pulang pada pensyarah masing-masing lah. Okay, nak pilih yang mana. So kita dah view dekat sini dia punya ni. So kita ni nak kecilkan ni, mudah je tekan button control. Lepas tu dekat mouse tu ada tombol kat atas tu kan. So kita boleh scroll bar dekat mouse tu, kita boleh gerak-gerakkan lah. So boleh nampak lah dia punya level tu macam mana.
Nanti untuk kita nak kecilkan skrin ataupun nak besarkan skrin balik lah. So dah okey dah, reset balik dah. Okey, ni kita jawab sampai kat bawah ni. Okey, yang ni yang kebanyakan lecturer tanya dah. Okey, macam mana nak buat CQI ni? Okey, macam ni. Um, kita buat macam ni lah Okey. Kalau kita nampak dekat sini, kita ada CDL punya komponen, iaitu overall. Kat sini kita akan nampak overall achievement lah, iaitu kita akan nampak course grade, entrance exit survey, SUFO, OBE, SEL implementation dan juga topology alignment. So ni adalah dia punya kita kata secara summary lah, result-result yang diperolehi. Dan ini adalah dia punya detail up untuk setiap komponen CDL tersebut, iaitu entrance exit survey. Inilah markah-markah yang kita perolehi. Okey. Jadi bagi untuk membuat kita punya CDL dan CQI, saya telah berbincang dengan ketua unit OBE di UiTM Pulau Pinang, dan dia setujulah dengan kaedah pendekatan yang kita nak gunakan sekarang ni untuk fakulti elektrik. Jadi kita lihat hanya pada komponen-komponen yang mempunyai grade kurang daripada 3. Contohnya kita ada entrance exit survey 3, SUFO 3, OBS implementation dapat 4 skor, topology alignment dapat 5. So yang kita kata KPI lah, KPI untuk kita punya CDL kita adalah target adalah atas daripada 3 lah, 3 dan ke atas. Maksudnya 3 dan ke atas ni kita tak perlu nak ceritakan dia punya KPI. Kita kata semua komponen kita capai KPI CDL yang kita letak untuk kursus tersebut. Okey. Manakala course grade, yang ni kurang daripada 3, maksudnya untuk CDL score ni kita dapat 2 saja. Jadi kita jadikan ini sebagai kita punya isu kita. Okey, kita jadikan itu sebagai kita punya isu, iaitu sebagai contoh dekat sini, klik kat edit kat sini. So dia kita tulis kat sini lah isu dia apa dia. So yang lain semua tu kita kata hak lain semua kita dah capai kita punya KPI kita. So KPI kita, level kita hanya lihat mana-mana komponen CDL yang kurang daripada 3. Maksudnya so kita jadikan itu sebagai kita punya komponen untuk kita letakkan dalam kita punya CQI kita lah. So dekat sini kita tulis lah dia punya factor dia dan punya action dia, timeline dia, semua kita buat dekat sini. Okey. Kemudian untuk ini adalah group level lah. Ini adalah untuk group level. Okey. So faham So kita hanya lihat komponen, ulang balik, kita hanya lihat komponen yang mempunyai kurang daripada 3. Kalau semua dapat lebih daripada 3, so kita tulis dekat situ lah action kita, critical issue dia tidak adalah, which is kita kata semua KPI CDL yang kita tetapkan adalah melebihi point dia sebanyak 3. Okay. So kita consider benda tu sebagai achieve lah KPI kita. Okay. Jadi mungkin ada secara tambahan daripada, maksudnya kita nak kata kat sini komen lah, komen kat sini ni mungkin kalau kata semua sukses, mungkin ada benda yang improvement yang lagi kita nak buat. So kita boleh letak lah dekat sini komen sebagai contohnya, walaupun kita dah capai semua, tapi saya mungkin kita kata course grade ni kita mungkin dapat 3, mungkin nak dapatkan 4. So apakah cadangan ataupun komen yang boleh kita boleh letak dekat sini lah, ataupun nak add dekat saya cadangkan letak dekat sini sajalah Okay. Alright. Kalau kita letak ni, saya nak test boleh tak? Komen dekat sini dia tak appear. So ni tak ada apa komen dekat sini, dia tak appear dekat sini. Jadi kita boleh add dekat sini lah. Okay, action kita
kita ada kita nak tambah apa-apa benda dekat sini, so kita boleh letak dekat pada bahagian sini So kat komen ni tak boleh, dia tak, bila kita print out dekat sini dia tak appear apa benda yang kita tulis kat situ. Kat sini kan dia tak appear. Okay, dia hanya keluar CQI dekat sini saja. Okey. So, ni adalah untuk setiap group lah So, kalau ada kita mengajar group A1 dan kita mengajar juga group A2, so kita pun kena jawab lah. Kita kena buat CQI CDL untuk group A2 juga. Okay. So, ni habis untuk group level. So, kita pergi balik kepada course level. So, course level automatic appear dekat sini Ini group. Ni group. Okay, ni group. Ni automatic appear. Kalau tak appear dekat sini, so kita tengok lihat adakah kita RP untuk khusus CDL CQI untuk khusus ELE 355. So nak tengok ni, tengok bila dekat AIMS, pastikan nama kita appear dekat situ. Okay. So kalau tak nama kita ada tapi tak appear dekat sini, so boleh maklumlah dekat saya nanti. Nanti saya akan maklumkan balik semula dekat ketua unit OBE Batin Pulau Pinang untuk update balik benar. Okay. So kita lihat untuk group level pula. Okay. Sama juga group level. So kita akan pilih semester. So ini adalah untuk semester March UiTM VM dia tajam. Okay. So ni kita punya group dekat sini lah yang saya buat tadi untuk group level. So dia akan appear. Kalau ada 2 group kat sini, so dia akan appear 2 group lah dekat sini. So ni adalah dia punya overall achievement. So dia akan appear dekat sini. Dan ini adalah CQI CDL yang saya buat tadi merujuk kepada group. Jadi saya pensyarah yang mengajar dan saya juga adalah RP. So saya kena buat 2 kali lah. Satu group CQI CDL group level dan satu CQI CDL course level. So ni yang bawah ni adalah course level. So sama juga dekat sini, kita nak buat CQI CDL ni adalah merujuk kepada apa? Merujuk kepada CQI group level yang telah dibuat oleh pensyarah yang mengajar tadi. So kita baca dekat sini dan kita komen balik kita komen balik CQI CDL dan terpulang kepada kebijaksanaan RP ataupun pensyarah untuk nak di-take up pun boleh, ataupun just nak buat go through saja berdasarkan komen yang dibuat oleh pensyarah yang mengajar. Okey, kalau nak di-take up, tengoklah dia punya komponen-komponen dekat sini. So nak analisis detail dan sebagainya, situ terpulang pada pensyarah. Nak buat macam tu, baguslah, tak ada siapa yang halang. Okey, nak buat panjang lebar sampai 10 pun tak ada masalah. Bagus buat benda tu. Maksudnya you memang betul-betul take note benda ni. Okay. So kalau nak just go through saja berdasarkan CQI yang telah dibuat oleh pensyarah yang mengajar, iaitu pada group level, so boleh juga, tak ada masalah. So ini dia freedom buat masa ni lah. Sebab saya pun tak dapat lagi contoh laporan daripada UHAC. So saya jadikan ini sebagai sampel lah, so, bolehlah guna benda ni. Jadi apa-apa penambahbaikan yang ada nanti pensyarah atau dari pihak pengurusan di UHAC nanti dia akan buat dari semasa-masa. Saya akan update balik semula dekat pensyarah semua. Okay. So dekat sini saya just roughly buat summarize komen berdasarkan CQI CDL pada group level lah. So kat sini isu dia saya dah nampak dah, iaitu pada dia punya exam grade dia, bawah dia ada dapat point dia sebanyak 2. Okay, ni faktor saya cerita summarize balik. Okay, kemudian save, kemudian kita print lah benda ni. Okay, jadi lepas print ni dapat dalam bentuk PDF file ni. So PDF file ni lah yang setiap RP nanti kena masukkan dalam Google Drive. Okay, so group level saya tak mau, tak perlu. Pensyarah yang mengajar ni, yang mengajar secara group level, bagi saya tak perlu. Yang perlu adalah RP sahaja untuk subjek tu.
untuk masukkan dia punya kita kata CDL dia, CQI CDL, untuk itu saja yang perlu dihantar, okey, kepada saya lah. Okey. So, alright. So, dalam untuk program degree, bagi saya tidak ada sebarang masalah lah, sebab mostly RP ni kebanyakannya berada di UiTM Pulau Pinang untuk group, untuk diploma. So ada yang RP di cawangan yang lain. Okey. Jadi um, untuk membuat laporan berdasarkan course level, jadi saya perlukan nama lah untuk pensyarah tersebut, untuk dia akses ke dalam sistem, seolah-olah dia akses sebagai RP juga kan, untuk dia buat CQI CDL untuk lebih kurang macam kita kata dalam bentuk course level untuk kampus Penang. Untuk kampus cawangan yang lain, walaupun dia RP dekat cawangan lain, so dia akan dia kita kata pensyarah, dia boleh akses lah seperti biasa macam dia bukan RP, so dia tak boleh akses. Jadi saya perlukan nama pensyarah tersebut. Okey, so nanti dalam grup saya akan saya akan minta lah senarai nama LIC di setiap di cawangan Penang sahaja, untuk saya berikan nama supaya nanti dia boleh akses ke dalam sistem untuk buat laporan CQI CDL, kita kata dalam bentuk kita kata dalam bentuk cost level lah. Okay. Dan so itu sajalah. Saya rasa ini tutorial yang sangat ringkas. Saya rasa mudah saja. Cuma saya lihat kebanyakan pensyarah nak buat dia punya CQI report tu macam mana. So sebagaimana yang saya beritahu, kita just lihat dia punya indikator CDL, iaitu kalau dia dapat skor dia, indikator CDL dia, kita skor bawah daripada 3, so kita akan jadikan itu sebagai komponen untuk kita jadikan sebagai isu untuk kita letak dalam kita punya report kita. So saya rasa itu saja, sampai situ saja. So terima kasih. So kalau ada kekurangan dalam penyampaian saya ni tak pandai nak cakap sangat. Okey, tapi masak tu boleh lah. Cakap ni memang kadang-kadang kerabu sikit lah. So saya rasa saya minta maaf. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.